Wabarakatuh dan Assalam satu Malaysia. Majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran sidang hadirin sekalian ke Simposium Maklumat Geospasial Kebangsaan kelima yang bertemakan Inovasi Geospasial Memperkasa Transformasi Negara. Majlis simposium pada pagi ini akan dimulakan dengan sesi ucap tama. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Majlis simposium ini akan dimulakan dengan menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ali bin Muhammad Nur, Timbalan Ketua Setiausaha Sumber Asli Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi menyampaikan ucap tama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terlebih dahulu, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ali bin Muhammad Nur. Beliau yang sebelum ini merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. Mempunyai kelulusan PhD dalam Management Information System di Newcastle University, United Kingdom dan sarjana Sains Teknologi dan Maklumat di Universiti Kebangsaan Malaysia. Memasuki perkhidmatan awam sebagai pegawai tadbir dan diplomatik pada tahun 1986 dan berpengalaman dalam bidang pembangunan sumber manusia dan pentadbiran awam. Tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk untuk memberikan ucap tama bertajuk Kepentingan Maklumat Geospasial dalam Program Transformasi Negara. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Diberi kehormat, Ketua Jabatan, pembentang-pembentang, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Saya ingat saya baru pertama kali lah orang introduce sampai baca CV dan sebagainya lah. And then duduk di pentas untuk bercakap bidang yang bukan bidang saya. Saya baru 4 bulan di kementerian ni. Bagaimanapun saya mencubalah untuk menyampaikan secara bird eye view lah, secara menyeluruh dari atas apa benda yang berkisar kepada kepentingan maklumat geospasial dalam program transformasi negara. So basically apa yang saya akan bincangkan pada pagi ini adalah kita melihat program transformasi negara dan bagaimana geospasial boleh membantu. Okey. Antara apa yang saya akan sentuh adalah saya akan sepintas lalu sebagai latar belakang. And then saya akan sentuh inisiatif dan pembangunan geospasial di Malaysia. Lepas tu geospasial memperkasakan transformasi dan cabaran untuk kita membangunkan maklumat geospasial di Malaysia. Dan pada akhirnya saya akan menyentuh tentang hala tuju dan juga kesimpulan. Memandangkan saya diberikan 25 minit dan saya tengok slide ni bukan main panjang. Jadi tuan-tuan kena orang kata alert lah. Saya akan pergi mana yang perlu saya akan stop, mana yang tak perlu saya akan pergi selaju-lajunya lah untuk masa 25 minit ni. Okey, sepintas lalu bila berkatakan tentang transformasi terutama di era yang berhormat Perdana Menteri kita ni selalu bercakap tentang transformasi. Persoalan yang timbul, adakah ini merupakan pilihan atau kita boleh ada cara lain lagi lah untuk mencapai objektif yang disarankan lah. Jadi persoalan ini akan saya sentuh di later stage dalam presentation ni. Apa yang dapat saya katakan, transformasi ini dah tak boleh dielak. Transformasi ini banyak orang berkata tentang transformasi. Secara generalnya transformasi ini adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau bagi generasi muda macam transformer, dia boleh transform dari satu ke satu. Jadi transformasi basically itulah dia. Jadi yang mengakibatkan transformasi ini ada pelbagai-bagai faktor lah. Tapi pada pagi ini kita akan sentuh semua tentang geospasial. Bagaimana geospasial dapat membantu transformasi.
Saya memetik seterusnya, memetik beberapa pemimpin lah. Misalnya Tan Sri Dr. Kos Sukun, seperti mana dia menyarankan, as we prepare to execute the various delivery plans, let us be mindful of our past achievements and ability to draw upon our heritage and courage to transform Malaysia. Ini artinya kita harus melihat ke belakang sebelum kita mengusahakan transformasi. Seterusnya, ini petikan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Iris Jala. Ini pendek katanya, we must transform to achieve Vision 2020. Saya ingat yang lain tu tuan-tuan boleh baca lah. Okey, seterusnya. Ini secara akademiknya lah, tafsiran transformasi. Ada saya petik dua transformasi tafsiran. Pertama, dari Business Dictionary, a shift in the business culture of an organisation resulting from a change in the underlying strategy and process that the organisation has used in the past. Shift, ini dia menggunakan perkataan shift. Shift ni artinya perubahan. Dan berapa besar perubahan tu adalah menyebabkan bagaimana kejayaan sesuatu transformasi. Definisi lain yang dipetik dari Government Transformation Program, true transformation requires a fundamental change to the way things are done in the organisation, and through this new way of acting, the character of the organisation is changed. Okay. Ini menyentuh tentang perubahan. Kalau tak ada perubahan, takkan ada transformation. Kalau kita masih di takut lama, tidak akan mungkin berlakunya transformasi. Okey, seterusnya. Berdasarkan kepada definisi dan sebagainya yang telah saya jelaskan tadi, saya menyentuh tentang program transformasi kerajaan, GTP, Government Transformation Program. Saya ingat ini saya tak nak sentuh lah, semua orang saya ingat dah diwar-warkan. Kalau saya sentuh lagi kan ada yang rebah, ada yang tidur dan sebagainya. So perkara-perkara ni saya ingat semua dah menjadi general knowledge lah. Tujuan dia adalah untuk menjadikan Malaysia ni negara maju pada tahun 2020 dan berpendapatan tinggi. Okey. Seterusnya. Transformasi diperlukan untuk mencapai keputusan yang drastik dalam tempoh yang singkat. Kaedah lama perlu diubah kepada cara yang lebih cekap dan berkesan dengan menggunakan teknologi terkini. Membina keupayaan baru dalam melakukan perkara-perkara yang berbeza bagi memenuhi keperluan rakyat dan negara. Okey, saya seterusnya terus. 7 NKRA yang disyaratkan oleh kerajaan, 7 inisiatif. Pertama, mengurangkan kadar jenayah, memerangi rasuah, meningkatkan pencapaian pelajar, meningkatkan taraf hidup isi rumah perubatan rendah, meningkatkan infrastruktur asas luar bandar, meningkatkan pengangkutan awam bandar, menangani kos sara hidup. Ini 7 NKRA yang telah digariskan oleh kerajaan. Dengan framework yang telah saya jelaskan tadi, sekarang kita melihat bagaimana inisiatif geospasial di Malaysia yang telah dimulakan sejak dari tahun 80-an lagi. Ini ada quotation lagi, merujuk kepada petikan Jack Dangermond dari ESRI. Knowing where the things are and why is essential to rational decision making. Ini berkait dengan geospasial. Kita tahu maklumat kita di mana dan apa dia. Jadi keputusan yang kita buat lebih munasabah dengan informed decision lah, artinya keputusan yang bermaklumat. Seterusnya, ini framework ringkas
bagaimana inisiatif geospasial di Malaysia? Kita mulakan seperti mana inisiatif apa-apa juga di Malaysia ni. Kita ada agensi-agensi kerajaan diarahkan dan mengambil inisiatif lah. Kita ada aktor, proses dan pelaksana. Di antara aktornya adalah agensi pusat, negeri, kementerian dan juga sektor swasta. Proses dia adalah pelaksanaan program transformasi. Penggeraknya adalah pemimpin, teknologi ICT, sumber-sumber dan modal insan. Seterusnya, ini adalah antara apa yang telah kita lakukan dari awal tahun 80-an sehingga tahun 2000. Bermula tahun 1983, kita ada sistem pengurusan maklumat cukai taksiran. Lepas tu kita ada pelbagai agensi yang mengenalkan inisiatif geospasial masing-masing. Pada tahun 1997, sistem maklumat tanah kebangsaan atau NALIS diwujudkan. Objektif utama NALIS adalah untuk menyediakan capaian segera pada bila-bila masa mengenai maklumat tanah. Inisiatif ini bermatlamat untuk menghapuskan dan mengurangkan pertindahan kerja-kerja pengumpulan data dan menggalakkan pengkongsian di kalangan agensi-agensi berkaitan. Peranan NALIS diperluaskan daripada maklumat tanah kepada maklumat geospasial yang menyeluruh dan diiktiraf menjadi pusat infrastruktur data geospasial negara ataupun MACD. Selepas tahun 2000, kita ada beberapa inisiatif yang telah dijalankan oleh pelbagai agensi dan sebagainya. Aktiviti geospasial di Malaysia didapati telah berkembang pesat selaras dengan kemajuan ICT dan penggerak-penggerak telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan aktiviti geospasial di peringkat persekutuan, negeri dan sebagainya, seperti mana yang dijelaskan dalam slide yang di depan tuan-tuan. Seterusnya, inisiatif di peringkat persekutuan. Di peringkat persekutuan, apakah yang telah kita lakukan? Pertama, mengenai polisi dan garis panduan. Tujuan polisi dan garis panduan diwujudkan adalah untuk mengurangkan halangan aliran maklumat, pemudah cara, isu dasar, menyelesaikan kesediaan data, kualiti, organisasi, capaian dan perkongsian maklumat spasial, kaedah penyimpanan, penyediaan dan selenggaraan data geospasial, mengenal pasti data spasial yang tersedia, mengelak duplikasi kutipan data. Seterusnya, ini dari segi perundangan, ada beberapa akta yang berkait dengan geospasial, bukan secara langsung, tetapi secara tak langsung. Nombor satu, kita ada akta tanda tangan digital, yang ini memberi keyakinan dan menggalakkan orang awam untuk melakukan transaksi secara online. Seterusnya, kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini berkenaan Undang-Undang Saber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan Kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Kemudian kita ada Akta Perlindungan Pengguna 1999. Seterusnya kita ada Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007, Akta Perlindungan Peribadi 2009, ini saya ingat baru diluluskan tahun lepas. Akta ini saya ingat 2011, bukan 2009. Pengembangan terkini mengenai Akta Geospasial, ini pihak kementerian masih di peringkat pembincangan. Bagaimana kita boleh menggubal satu akta yang spesifik direct kepada geospasial. Pasal akta-akta yang saya jelaskan tadi itu semuanya secara tak langsung, bukannya secara langsung berkait dengan aktiviti geospasial. Misalnya kita melihat macam mana dari segi lesen hak cipta, keselamatan, perlindungan data dan pelbagai perkara yang berkait dengan geospasial. Selain daripada itu, manakala kita tidak ada akta lagi, banyak perkeliling yang telah dikeluarkan. Contohnya PKPA, Perkeliling Perkhidmatan Awam, bilangan 1 1997. Masa inilah penubuhan
yang nalis tadi. Surat Keliling MyJDI bilangan 1205 garis panduan penentuan harga bagi penyebaran data. Surat Keliling bilangan 1206 panduan bagi pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur data geospasial negara. Keliling AM bilangan 1207 arahan keselamatan terhadap dokumen terperingkat maklumat geospasial. Itu surat keliling 1208 adalah garis panduan custodianship and then surat keliling 1212 adalah garis panduan perkongsian dan penjualan maklumat geospasial. Ini semua garis panduan surat keliling ni pasal kita tak ada akta. Kalau kita dah ada akta, saya ingat aktiviti-aktiviti geospasial akan lebih terancang dan lebih fokus. Selain daripada itu, garis-garis panduan yang telah saya nyatakan tadi adalah untuk supaya menyelaras aktiviti geospasial, supaya kita ada Unique Parcel Identifier UPI, kaedah mengenal pasti lokasi lot tanah berasaskan kod unik yang mengandungi kod negara, negeri, daerah mungkin dan sebagainya. Malaysian Standard 1759 MS 1759 merupakan dokumen standard bagi merekodkan butiran dan atribut. MyJDI Metadata Standard MMS adalah panduan bagi penerbitan maklumat berkenaan dengan data geospasial. Data quality menerangkan prosedur penilaian kualiti sesuatu data geospasial. Standardization of geographical names, geoname, penyeragaman nama-nama geografi. Contoh aplikasi GIS yang telah disanakan, satu adalah PolGIS, hasil bersama antara MACD, Polis Diraja Malaysia Pulau Pinang dan Penang GIS, seperti mana yang tertera di slide. Seterusnya, ianya dilancarkan pada 5 April 2011 di Kuala Lumpur. Seterusnya, kita ada projek CDC GIS, pembangunan sistem CDC GIS atau sistem maklumat geografi bagi surveillance penyakit berjangkit adalah merupakan sistem yang dibangunkan untuk tujuan pemantauan ke atas tindakan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit dalam bentuk geographical view oleh Kementerian Kesihatan. Kita ada juga, ini projek saya dulu lah ni dengan TM, projek MERS 999 di mana kita menggunakan GIS untuk menentukan lokasi di mana kejadian 999 itu berlaku. Puan Rozinah pun ada. Inisiatif di peringkat kajian negeri. Kita ada seterusnya. Ini yang sistem maklumat geografi negeri Pulau Pinang. Ditubuhkan pada tahun 1992. Ini sistem yang dibangunkan oleh Kajian Negeri Pulau Pinang. Seterusnya, kita ada One Map Melaka. Aplikasi ini dibangunkan oleh pihak JPPD Melaka. Pengguna boleh mengakses maklumat geospasial negeri Melaka secara terperingkat, memberi penekanan kepada aspek penggunaan tanah dan sebagainya. Seterusnya, kita ada Geo Johor. Aplikasi Geo Johor dibangunkan oleh JPBD Johor. Seterusnya, kita ada portal GIS 9 online. Ini Negeri Sembilan. Saya pergi pasal saya dah cakap tadi, slide banyak ni. Ini baru sampai 29 slide ni. Ada 50 slide. So you have to bear with me lah. Ini contoh-contoh yang kajian negeri dah buat. Seterusnya, ini inisiatif swasta. Antaranya adalah Smart Map. Kalau tuan-tuan pergi di booth TM pun ada ditunjukkan Smart Map yang dibangunkan oleh Telekom Malaysia. Kemudian Syabas Digital Mapping System. Sistem pemetaan digital Syabas mempunyai maklumat lengkap berkaitan rangkaian pipe. Ini Syabas yang telah dibangunkan oleh Syabas. Seterusnya, dengan contoh-contoh dan sebagainya yang telah saya jelaskan tadi, kepentingan maklumat geospasial dalam perkasakan pembangunan negara
dalam pelaksanaan GTP, penggunaan maklumat geospasial adalah secara langsung dan tidak langsung. Okey, kita tengok berpandukan kepada NKRIA. Malaysia menduduki tangga keempat paling selamat di Asia Pasifik berdasarkan laporan kelima Global Peace Index. Pengurangan kadar jenayah jalanan yang ketara dan pihak Kementerian Dalam Negeri mensasarkan sebanyak 151 PBT berada dalam program Bandar Selamat. Jadi untuk program ini keperluan kepada maklumat geospasial itu amat penting. Kalau tak ada maklumat-maklumat yang relevan, tak boleh kita ni. Ini bagaimana kita boleh menganalisa untuk mengurangkan jenayah seperti mana yang ditunjukkan di slide ni. Mengenal pasti dan memodelkan kelakuan dan corak serangan jenayah, analisis hotspot berdasarkan kepada kepadatan penduduk dan hotspot identification. Seterusnya, kemudian hotspot tu dimapkan dalam peta digital. Orang awam boleh mengenal pasti risiko jenayah. PDRM boleh merancang operasi pencegahan jenayah. Bagi NKRI yang seterusnya, iaitu meningkatkan infrastruktur luar bandar. Seperti mana yang tertera di slide ni, kemudahan belikan air bersih kepada 73,000 kediaman luar bandar, pembinaan rumah luar bandar sebanyak 14,300, 1,013 km rangkaian jalan raya akan dibina. Kemudahan bekalan elektrik kepada 27,000 kediaman luar bandar, dan semua pembangunan telah akan memberi kesan kepada sejuta rakyat. Ini yang NKRI meningkatkan infrastruktur luar bandar. Seterusnya, meningkatkan pengangkutan awam bandar. Peningkatan 18% pengguna pengangkutan awam di bandar-bandar utama dengan penambahan 35 buah train dan 470 buah bas. Ini bagi pengangkutan bandar. Juga dalam NKRI yang sama, membaik pulih dan pembesaran 468 penghentian bas, menyediakan jaringan pengangkutan awam yang sepadu, mewujudkan terminal bas bersepadu. Meningkatkan pengangkutan awam bandar. Jadi penggunaan maklumat geospasial dalam meningkatkan sistem pengangkutan bandar adalah untuk memastikan logistik, landasan kereta api, jalan raya dan lebuh raya dan pengangkutan udara. Jadi kita perlukan kepada maklumat geospasial yang lengkap dan tepat untuk membantu meningkatkan pengangkutan awam bandar. Ini contoh bagaimana data geospasial boleh disimpan tanpa batasan dan mudah dipersembahkan mengikut keperluan. Cadangan dan perancangan pembangunan boleh dijangka. Peta dapat mentafsirkan pelbagai maklumat. Okey. Seterusnya saya menyentuh sedikitlah, walaupun perkara ini sebenarnya banyak tentang isu dan cabaran. Pertama, dari segi cabaran pertama adalah segi polisi. Polisi perkongsian data masih belum jelas. Seperti saya jelaskan tadi, kita cuma ada peraturan dan guideline. Dari segi akta, kita masih dalam perbincangkan dan sebagainya. Isu perundangan, penggunaan dan penyebaran data belum ada, terutama kepada sektor swasta. Yang kedua, kesedaran tentang pengungsian data. Cabaran kedua adalah tentang perundangan, perundangan yang mengawal kegiatan dan aktiviti berkaitan geospasial. Cabaran ketiga adalah isu budaya. Kita tidak mahu berubah dari sistem lama kepada sistem teknologi maklumat yang terkini. Cabaran keempat, institusi. Kurang kesedaran untuk menubuhkan unit GIS bagi mengendalikan maklumat geospasial yang dinamik, kekurangan tenaga mahir dalam bidang geospasial. Cabaran kelima adalah dari segi teknikal. Tidak mematuhi kehendak standard MyGDI, pelbagai sistem rujukan dan skala, kualiti data, data yang tidak berkualiti dan data format data yang digunakan tak standard. Ini realiti dia.
Relatif penggunaan GIS masa kini, kebanyakan jabatan agensi terikat dengan polisi dan garis panduan masing-masing dan tidak tertakluk kepada polisi dan garis panduan di peringkat persekutuan. Budaya perkongsian maklumat geospasial masih belum menjadi amalan di Malaysia. Dalam kebanyakan organisasi, komunikasi dikaitkan dengan kedudukan dan kuasa. Pertukaran dan perkongsian maklumat antara agensi amatlah terhad. Kita masih lagi dalam silo masing-masing lah. Jadi setelah meneliti isu dan cabaran, jadi hala 7, apa yang kita nak buat? Ini yang kita ini slide ni cuma global competitiveness. Seterusnya. Ini yang kita bagaimana kerajaan meletakkan sasaran pada 2015 kita hendakkan perkhidmatan taraf dunia 2020 menjadi negara maju dan 2050 ni negara terbilang. Okey. Ini yang disasarkan oleh kerajaan. Aspirasi ke arah kesemelangan adalah pada tahun 2015 untuk menduduki kedudukan slide yang belakang. Untuk menduduki kedudukan 5 terbaik di dunia dalam daya saing global. Tahun 2020 akan menjadi negara maju berdasarkan acuan sendiri. Tahun 2050 mampukah negara menjadi sebuah kuasa besar dunia dalam semua bidang? Okay. Terus kita dengan kerjasama mampu telah membuat kajian impak kepada program MyGDI. Dari kajian itu seperti mana carta yang ditunjukkan, responden amat bersetuju perkongsian maklumat geospasial akan mengurangkan kos pelaksanaan projek. Seterusnya, responden juga amat bersetuju perkongsian maklumat geospasial akan memaju pertumbuhan produktiviti. Okey, kesimpulannya saya mengimbas kembali persidangan Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center pada 15-16 Februari yang baru lalu. Antara deklarasi yang telah dipersetujui, pertama adalah meningkatkan usaha-usaha negara termasuk pelaburan ke arah pengurusan semua maklumat spasial dan merealisasikan masyarakat dan spatially enabled governments. Mengesahkan kepentingan tadbir urus dan rangka kerja perundangan serta keperluan untuk kesaling fungsian perundangan memberi tumpuan kepada rakyat dan pengguna. Mengesahkan kepentingan data serta maklumat yang sahih dan terjamin, menggalakkan pengumpulan maklumat secara sukarela, membina platform yang membolehkan carian berhubung dengan pencapaian maklumat daripada skala yang berbeza, tujuan dan punca. Mengesahkan kepentingan keseragaman kerangka rujukan geodetik, kedudukan dan rangkaian infrastruktur. Seterusnya. Sumber berguna untuk melabur, mengurus dan mengekalkan penawanan, pengutipan dan kumpulan data asas serta maklumat, mengurangkan pertindihan dalam usaha ini. Membina dan menggunakan piawaian dan kerangka yang seragam untuk memastikan kesaling fungsian. Mempertingkatkan pengaturan institusi dan kerjasama pihak yang berkepentingan dan yang akhir sekali meningkatkan pulangan ke atas pelaburan melalui pelarasan yang baik, guna semula data, maklumat dan sistem serta meningkatkan inovasi dan produktiviti. Okay. Saya ingat persembahan saya setakat itu saja. Saya mengucapkan terima kasih ke atas perhatian Yang Amat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat bersimposium kepada Yang Amat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ali bin Muhammad Noor di atas ucap tama yang disampaikan sebentar